Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Semoga sihat walafiat dan berjaya dalam kehidupan anda. Apa saja lapangan anda ceburi, mudah-mudahan diberkati. Dan hari ini hari Jumaat, ingat Al-Kuliah. Dan hari ini kita bersiaran seperti biasa dari studio Seri Pentas TV3. Dan tajuk kita, tuan-tuan dan puan-puan, memang mengenai diri kita sendiri dan juga sesiapa saja yang bernama manusia. Tidak kira orang kata Islam ke tak Islam ke, memang semua orang akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan pemerintah langit dan bumi. Dan kadang-kadang kita minta doa, Ustaz, ada orang berdoa, saya berdoa 13 bulan Ustaz tapi tak makbul. Saya berdoa dah 3 tahun tak makbul. Kenapa Ustaz ya? Hari ini kita bincang tuan dan puan-puan, doa terhijab. Tajuknya doa terhijab. Barangkali anda antara golongan yang termasuk dalam kalangan yang sudah berdoa bertahun-tahun tapi kenapa Allah tak dengar ya? Barangkali begitu hati kita bercakap ataupun kita berfikir ya. Hari ini jangan lepaskan peluang ini, duduk sebentar dengan kami lebih kurang 1 jam membicarakan topik doa terhijab petang ini bersama yang bahagia panelis kita Ustaz Halim Din di studio sekarang. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau dah bersedia, alangkah baiknya kalau anda catatkan ya, ada pen, ada pensel, sebab kadang-kadang ada penonton tanya saya, Ustaz, ya SMS balik ataupun dalam email, apa tadi Ustaz Alim cakap ya, doa apa tadi itu? Ambil pen, ambil kertas, catatkan dan insya-Allah Ustaz Alim akan jelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang doa terhijab ataupun doa-doa untuk lembutkan hati dan sebagainya. Ustaz, sebagai mukadimah Ustaz, saya tertarik diceritakan bahawa memang segala sesuatu ada otak. Kalau kita tengok udang pun ada otak Ustaz. Ya, betul. Saya pun ada otak, semua orang ada otak. Bila dah mati otak tuan Ustaz, dikira matilah dia sebenarnya pada hakikatnya ya. Orang kata apa? Brain death, contohnya mati otak. Jadi kalau kita lihat Nabi pernah sebut ya, doa itu mukhul ibadah, otak segala ibadat. Macam doa tu penting sangat Ustaz sampai dikatakan otak segala ibadat. Dan dikatakan senjata orang mukmin pula. Tak boleh pakai pedang lah, tak boleh pakai pistol kot. Jadi apa maksud sebenarnya tersirat di sebalik otak ibadah dan juga senjata orang beriman? Doa itu sendiri. Silakan Ustaz. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Fauzi Mustafa. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nassarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah? Kita berada pada hari ini, hari yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang penuh dengan keberkatan, petah lagi ditambah dengan jiran di dalam bulan Ramadan yang kita akan sambut tidak lama lagi ini. Insya-Allah mudah-mudahan dengan keberkatan ilmu, dengan keberkatan kehidupan kita dan juga keberkatan doa yang kita bincangkan pada petang ini untuk kita sama-sama berkongsi apakah yang dimaksudkan dengan doa terhijab dan lawannya yang kita mahukan, iaitu doa yang mustajab. Baik tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang disebutkan tadi tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik menyatakan Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Yang dikatakan mukhul itu sesuatu yang disebutkan tadi otak ataupun dikatakan inti kepada ibadah. Macam kita katakanlah Ustaz Fauzi, karipap kita makan, dia ada inti sardin Ustaz Fauzi. Dia ada inti ubi kentang umpamanya. So kalau karipap itu kosong, tidak ada inti, makan pun tak sedap Ustaz. Tapi kalau karipap itu ada inti dan ada dia punya sardin ke ataupun kentang, whatever lah yang kita katakan, dagingnya, ayam dan sebagainya, maka begitu jugalah hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau kita lihat kepada ibadah itu, maka dia mempunyai satu otak dan inti, dan otak itu dia berjalan. Maka sebab itu dikatakan doa itu adalah suatu permohonan daripada hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada hajatnya untuk tujuan duniawi maupun ukhrawi, ataupun hajatnya bagi peribadi, individu yang dirinya ataupun juga kepada kaum kerabat dan juga daripada kaum muslimin dan muslimat yang seluruhnya. Dengan sebab itulah disebutkan tadi, bila katakan doa ini daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah menyebut ujibu da'watad da'a idza da'an. Maka Allah menyatakan ujibu da'watad da'i idza da'an, hendaklah kamu memohon, minta kepada aku. Maka Allah kata, aku perkenankan kepada sesiapa yang membuat permohonan, kata Allah. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah,
Bila kita berdoa, itu bermakna satu usaha kita. Selepas kita berusaha dengan tenaga kita, kemudian dengan ikhtiar kita, maka jangan lupa tuan-tuan, dia ada lagi satu amalan yang disebut ibadah itu, iaitu doa. Dan juga yang ketiganya, setelah mana kita berdoa, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kelangsungan hidup kita, kita tidak boleh lari daripada ingatan kepada Allah. Kerana itulah Nabi menyebut Rabbi Allah sumastaqim. Maka ingat Allah, kata apa dia Rasulullah SAW, sesungguhnya ingatan kepada Allah itu membawa kepada pengekalan ingatan kepada Allah dan juga Rasul, sehinggalah insya-Allah mudah-mudahan Allah sentiasa bersama dengan kita dan meletakkan kasih sayang yang cukup banyak kepada hamba-Nya apabila kita menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa setiap permintaan, pertolongan dan seumpama yang kita harapkan daripada Allah, sebagaimana hadis Nabi, wa iza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu mohon, hendaklah kamu mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertolongan dan seumpamanya. Ya Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Tuan dan puan-puan, kalau ada kemusykilan ataupun masalah berkaitan dengan doa, terutamanya boleh hubungi kami di talian bebas tol 1-800-88-1677 dan kami akan ambil panggilan anda sebentar nanti ya. Apa pun Ustaz, saya tertarik dengan cerita karipap ni Ustaz ya. Kalau Ustaz pergi ke kedai, Ustaz beli karipap, Ustaz buka di rumah, memang tak ada inti, apa rasa Ustaz? Betul, tak sedap. Tak sedap satu perasaan hati Ustaz lah. Perasaan Ustaz lah. Ya, rasa geram. Marah, geram kan? Okey Ustaz. Apa kata kalau Ustaz beli karipap, Ustaz goyang kan dia, bunyi kelok 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 kelok. Ada inti Ustaz, tapi secipuk je. Secipuk je. Ustaz marah tak? Ya betul. Marah juga kan? Itulah perumpamaan yang pertama, orang tak berdoa langsung Ustaz. Yang kedua, orang berdoa sikit je. Maka macam tu intinya, secipuk je. Jadi itulah perumpamaan kita sebenarnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa pun Ustaz, cerita bab doa terhijab ini, apakah sebab musabab doa kita terhijab? Ada orang mengadu saya Ustaz, seorang ibu mengadu Ustaz, saya dah berdoa 13 bulan Ustaz ya supaya anak saya berubah. Doa kat Mekah lagi Ustaz. Tetapi kenapa tak berubah-ubah juga? Barangkali ada hijab di sana yang kita tak tahu sebenarnya. Betul. Sebab musabab. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Kita melihat tadi dalam ruang lingkup amalan doa yang disebutkan tadi. Di antaranya ada sebab-sebab doa yang tidak dimakbulkan oleh Allah ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara sebabnya kalau kita lihat pandangan ataupun pendapat seorang tokoh sufi ataupun wali Allah yang bernama Ibrahim bin Adham, dia menyatakan yang pertama sebab doa tak diterima oleh Allah kerana kita mengatakan bahawa kita Islam umpamanya. Kita kata kita mengenal Allah tetapi kita tidak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mengaku sebagai seorang Islam tapi tak semayang, contoh tuan-tuan, dia tak semayang tetapi nakkan sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita lihat di dalam doa yang kita minta rezeki pada waktu duha itu, Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Nampak? Kita minta daripada Allah dengan waktu duha yang disebut dengan waktu duha itu, dengan waktu duha lah Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan rezeki kita dan memberi rezeki yang banyak. Bila mana fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Waktunya bila? Yakninya waktu siang. Waktu bermula daripada pagi sampailah petang, maka cari rezeki. Kita minta kepada Allah. Tetapi dalam keadaan kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Semayang tidak umpamanya. Ni Ustaz nak dekat Ramadan ni. Kita tak puasa. Tapi kita minta kepada Allah. Ini nama muka tak malu contoh. Kita minta pada orang dan dalam keadaan kita tadi tidak berterima kasih pada orang umpamanya dan kita tidak menilai kebaikan yang ada pada seseorang. Sesungguhnya kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan adalah Allah itu yang indah, yang cantik. Allah terima yang indah, yang cantik. So permohonan kita, bila mana kita minta kepada Allah, hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah permintaan kita yang mana kita perbaiki diri kita. Antaranya perkara yang wajib, yang fardu, mesti tidak boleh ditinggalkan. Orang yang berzakat umpama, orang yang pergi haji, orang yang melakukan ibadat puasa, orang yang melakukan ibadat salat, maka clear daripada 5 rukun daripada syahadah sampai haji. Kalau diusahakan, kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berjalan, Allah berlari untuk menerima apa yang kita minta kepada Allah. Dengan sebab itu di dalam surah Ghafir, ya Allah menyatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahu akbar. Berdoalah kata Allah, nescaya aku perkenankan.
Dengan sebab bila mana kita berdoa tadi, amalan yang Allah perintah kita laksanakan. Yang kedua kata Ibrahim bin Adham, apabila disebut kita menyatakan cinta kepada Nabi SAW tetapi kita tidak mengamalkan sunnah Nabi. Walaupun yang disebutkan sunnah itu sunnah yang wajib, kita tinggalkan. Yang sunat langsung tidak dibuat. Kalaulah sekiranya sunnah Nabi kita tinggalkan, tetapi kita menyatakan kita cinta Nabi. Cinta Nabi pada mulut semua orang boleh cakap. Aku kenal Nabi, aku sayang Nabi. Tetapi dari sudut zahir, dalamannya macam mana kecintaan yang tidak membawa kepada amalan-amalan yang Nabi buat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Nampak? Nabi sebut akhir zaman, kamu ikut sunnah aku dan Khalifah Rasyidin. Dengan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Sebagaimana kata Rasulullah, seperti kamu gigit dengan gigi rahab. Kalau kita tidak ikut sunnah Nabi, contoh ambil yang paling ringan ya tuan-tuan ya. Kita ikut sunnah Nabi, ayyuhan nas abshus salam. Kamu berikan salam, jumpa dengan orang Islam, kamu berilah salam, umpamanya begitu. Yang itu pun kita tak buat. Maka kalau sekiranya yang sekecil-kecil perkara yang kita tak buat, yang besar pun tak buat, yang kecil pun tak buat, bagaimana doa kita tuan-tuan? Doa yang nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibrahim bin Adham menyatakan yang ketiga, iaitu Quran. Yang kita katakan kita beriman kepada Quran, langsung tidak kita amalkan daripada apa yang ada dalam Quran. Bukan setakat tak dilihat, bukan setakat tak dibaca, amalan pun tak ada, bermakna doa yang didoa tadi daripada hamba Allah, Allah tidak melihat. Maka dengan sebab itulah doa yang disebutkan tadi doa yang terhijab. Dan yang keempatnya, maka dia menyatakan bahawa dia berterima kasih kepada Allah, tetapi dalam waktu yang sama dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak bersyukur dalam bentuk apa yang disebutkan tadi, menghindari diri daripada amalan maksiat. Ya, orang yang dia semayang, kadang-kadang berjudi pun kuat. Ini pun ada. Kadang-kadang Tok Bilal pun sama. Berjudi juga umpamanya. Arba'atun digitun magnum. Main Magnum 46 ekor pun ada juga. Ini bukan di sini, ini tempat lain di Colombia ni contoh nak sebut. Ceritanya bagaimana kalau sekiranya orang yang disebutkan tadi semayang pun semayang, mengaji Quran pun mengaji Quran, tapi amalan maksiat seiring dan sejalan. Ustaz, nyanyi sikit. Bermakna kita lihat, bila mana amalan baik pun dia buat, amalan maksiat pun dia buat, Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan tadi, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala itu adalah baik, maka Allah tidak terima melainkan yang baik. Ustaz, mudah-mudahan itu di antara sebahagian daripada 10 sebab doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala menurut wali Allah yang disebutkan tadi, Ibrahim Adham. Ya. Okey Ustaz, tadi ada Bilal Colombia Ustaz ya. Ya. Dia kata dia tak berjudi, dia tengah nombor ekor je. Jadi tuan-tuan dan puan, apa pun kita akan menanti panggilan anda 1800 88 1677 untuk berinteraksi dengan soalan yang anda bakal kemukakan kepada Ustaz Halim. Dan nanti kita berehat seketika kembali selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih anda semua memang minati Al-Kuliah sejak dulu sampai sekarang, kini dan selama-lamanya insya-Allah sampai kiamat. Lagi tak kiamat lagi telah melihat Al-Kuliah insya-Allah ya. Apapun hari ini tajuk kita doa terhijab bersama dengan bahagia Ustaz Halim Din, dan kita menanti panggilan anda 1800 88 1677 dan kita sudah ada seseorang di hujung talian, Nur Alia Ceras Baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello Ya. Ustaz. Ya puan, silakan puan. Ya, saya ada soalannya. Ya. Macam ni, saya kalau katakan saya bekerja di satu syarikat ni. Saya. Syarikat saya nak ada keluarkan satu projek. Ya. And kita dah pilih daripada yang menghantar proposal tu lah. Katakan pilihan semua lah, pilihan daripada ahli syarikat lah. Saya. Lepas tu bila dia dapat projek tu, and dia bagi saya imbuhan sikit lah, macam wang ke apa ke kan. Ya. Saya nak tanya, boleh saya terima tak benda tu? Sebab saya takut mungkin bagi saya takut itu rasuah ke apa ke, tapi kita tak ada perjanjian apa-apa sebelum tu. Okey. Dia cuma bagi sebagai hadiah aja. Okey. Penghargaan lah agaknya. Saya. And saya nak tanya, kalau saya terima ke, saya pun takut doa saya tersekat ke apa ke macam tu. Okey. Kita dengar ya. Okey, dengan Terima kasih Puan Alia. Assalamualaikum. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, soalan pertama yang kami terima pada petang ini Ustaz Halim Din ya. Tentang bagus dia prihatin. Sebab kadang-kadang orang tak kisah, janji masuk kan, janji kenyang perut, hantarlah ayam goreng ke apa ni, kucing goreng ke apa ke, semua dia makan, dia bedal dia sebab orang bagi free. Ni Ustaz tentang imbuhan selepas dapat tender ataupun lulus
orang kata apa, kelulusan dia dapat, maka dia pun hantar lain buah. Tak kira satu baku buah ke apa ke Ustaz. Boleh tak dia ambil tu Ustaz? Dan apa kata kalau dia dah ambil, macam mana dengan doa dia? Silakan Ustaz. Baik. Kepada yang bertanya tadi, kita merujuk salam satu hadis Nabi SAW. Kita ingat satu hadis Ustaz ya. Bagaimana Rasulullah menyebut inna rajulun yatilus safar yamudu yadahi ila sama. Kata Rasulullah, ketika mana orang yang bermusafir, di antara orang yang musafir ni doanya yang disebutkan doa mustajab Ustaz ya. Waktu musafir itu orang yang bermusafir, maka doanya insya-Allah doa yang diterima oleh Allah. Tapi Nabi kata dalam keadaan orang yang bermusafir tadi, dia dalam keadaan Nabi kata yang pertamanya wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu atau kama qala. Maka Rasulullah menyebut orang yang bermusafir tadi bagus dia bermusafir satu. Kemudian yang keduanya yamuddu yadai ila sama. Dia menadah tangan kepada Allah rabbul yadi 'inda doa. Maka bila mana dia mengangkat tangan kepada Allah dalam keadaan dia bermusafir, sepatutnya doanya doa yang mustajab, doa yang makbul. Tetapi di sini Nabi kata wa mat'amuhu haramun. Makanan yang dimasukkan dalam mulutnya adalah jenis yang haram dan sumber yang haram. Yang kedua Nabi kata wa mashrabuhu haramun. Minumnya daripada jenis dan sumber yang haram. Yang ketiga wa malbasuhu haramun. Pakaiannya dan daripada sumber yang haram. Kemudian Nabi kata wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Apabila semua yang disuapkan tadi daripada benda-benda yang haram, bagaimana doa yang nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan Nabi SAW menyatakan bahawa orang yang disebutkan tadi orang yang musafir, tetapi sebab doa dia ditolak. Kenapa? Daripada makanan, minuman dan juga pakaian. Sumber yang satu disebut, kemudian yang kedua daripada yang jenis. Sumber yang disebutkan adalah barangkali mungkin tidak haram, tetapi yang syubhah. Yang haram tu apatah lagi lah, rasuah umpamanya, daripada judinya, kemudian daripada duit curi umpama. Kalau kita lihat duit jumpa pun kita tak boleh ambil tuan-tuan. Nak kena beri kepada Baitulmal. Dia ada harta luqatah, maknanya harta yang kita jumpa tak boleh kira kebas kita punya diri kita. Ini duit orang ni, kira duit aku jugalah sebab tak ada tuan. Tak, mesti kita serahkan kepada Baitulmal. Kenapa? Duit itu bukan hak sempurna kita. Jadi dengan sebab itu, bila mana kita berdoa, kesan daripada doa tidak makbul. Kenapa? Sumber-sumber yang disebutkan tadi. Kalau tidak jelas yang haram, bermakna dia daripada harta yang syubhat. Jadi kalau puan yang bertanya tadi tentang harta ataupun apa imbuhan yang diperolehi daripada satu-satu projek, kalau tidak ada unsur rasuah umpama, kalau tidak ada unsur yang kita lihat unsur yang penipuan dan seumpama, maka kita tidak menjadi masalah. Tetapi kalau sekiranya harta itu daripada sumber yang disebutkan tadi, maka jelas dia akan memberi kesan kepada bukan sahaja doa, kehidupannya tidak mempunyai keberkatan dan hilang keberkatan walaupun dia sembahyang cukup, walaupun dia berzakat, tetapi kerana disebabkan tadi amalan-amalan yang dilakukan tadi, dan daripada itulah dia menjadikan dirinya sebagai kehidupan duit, harta dan seumpama. Allah tidak melihat Ustaz dalam keadaan yang sebegitu. Okey Ustaz, terima kasih atas penjelasan tersebut. Apa pun kita ada seorang pemanggil Ustaz di talian daripada Rawang, Puan Nur Aisyah. Assalamualaikum Puan. Ya, Waalaikumsalam. Senawang ya? Senawang. Ya, saya daripada Senawang Negeri Sembilan. Okey, silakan. Saya nak tanya Ustaz. Ya. Saya biasa dengar diorang biasanya saya dengar kalau doa yang dimakbulkan selepas kita solat, kita Fatihah, kita sedekahkan Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, kita selawat dulu, lepas tu baru kita berdoa. InsyaAllah doa kita dimakbulkan. Lagi satu, kalau kita dalam keadaan dianiaya, InsyaAllah doa kita dimakbulkan. Jadi saya nak tanya Ustaz, kalau lebih, saya nak tahu apa, adakah yang lebih daripada itu yang kita boleh amalkan? Semoga doa kita dimakbulkan. Allah. Okey, kita dengar penjelasan Ustaz ya. Terima kasih Puan Aisyah. Assalamualaikum. Okey Ustaz, ada dua benda lah yang saya boleh buat tanggapan bahawa Puan Nur Aisyah tadi, dia sebenarnya dia hanya tahu ada dua perkara yang doa tu sangat makbul Ustaz. Satu lepas sembahyang masanya, tak kiralah dengan Fatihah dulu ke. Yang kedua ialah doa dizalimi. Jadi dia tahu dua ni saja Ustaz, tentang doa yang sangat-sangat makbul. Doa lepas sembahyang, doa orang dizalimi. Ada tak lagi Ustaz doa orang-orang yang memang sangat makbul Ustaz? Barangkali Nur Aisyah ibu ke dan sebagainya, tak kiralah apakah
kategori doa yang cepat makbul. Orang macam mana silakan. Ataupun waktu macam mana Baik. silakan. Suka saya nak menyebut yang dikatakan amalan doa itu merupakan satu mekanisme yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang lemah, yang tidak ada daya dan usaha. Termasuklah tadi Ustaz Fauzi, bagaimana yang dikatakan tadi dia dalam keadaan teraniaya ataupun dizalimi, dikejami. Sememangnya cepat doa itu nak dimakbulkan oleh Allah. Asbabnya kerana apa tadi? Bila mana dalam keadaan dia ditindas, dizalimi dan dikejami, dalam keadaan dia tidak bersalah, tetapi dia dituduh dan seumpamanya, maka doanya tidak ada hijab. Yang ni yang kita bicarakan pada petang ini. Bila mana doa yang disebutkan tadi, doa yang berkualiti. Kenapa? Kualiti doa tersebut. Orang yang dalam keadaan yang disebutkan dia teraniaya. Ataupun kita boleh lihat antara doa daripada seorang ibu kepada anak. Bila doa ibu kepada anak, doa itu terlalu segera yang Allah nak makbulkan. Lebih-lebih lagi doa ibu untuk anak yang saleh, untuk kebaikan si anak. Allahumma rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Tu di antara doa yang kita lihat selalu ibu-ibu doa minta supaya anak tadi anak yang zurriyatan thayyibah, anak yang baik, anak yang saleh, anak yang salihah. Maka dengan sebab itu doa tadi Allah terima dan insya-Allah mudah-mudahan anak itu balik nanti akan mendoakan kepada ibu bapa bila mana waladin salihin yad'ulah, bila ibu dan bapa mereka kembali ke rahmatullah. Itulah yang paling baiknya. Dengan sebab itulah kita bila sebut tentang adab-adab berdoa, maka di antaranya waktu, tempat dan juga waktu ketika mana yang kita boleh lihat doa yang makbul. Antaranya tadi disebut waktu selepas sembahyang dan juga waktu sepanjang malam, dan juga ada lagi tempat-tempat yang disebut bagaimana doa itu makbul, Ustaz. InsyaAllah Okey, Ustaz. mudah-mudahan. Yang tu kita simpan hujuran saya, Ustaz. Waktu-waktu yang memang makbul. Apa pun, Ustaz? Ustaz ada kawan tak nama Rosli di Pasir Putih? Ada. Ada? Ya. Okey, kita ada Rosli di Pasir Putih sekarang. Assalamualaikum, Cik Rosli. Terputuslah pula. Okey, tak apa, Ustaz. Saya nak tertarik perhatian Ustaz tadi tentang Puan Nur Alia tadi, Ustaz. Adakah dia tak sedap hati? Saya rasa Puan Alia pun dah tak sedap hati. Rasuah ke tidak? Rasuah ke tidak? Apa pandangan Ustaz lah? Dalam keadaan macam taraduk ataupun macam berbelah bagi kan? Nak ambil takut rasuah, tak nak ambil. Apa nasihat Ustaz sekarang? Apa yang saya nak beritahu, bagaimana Nabi memberi satu tips macam mana yang disebutkan tadi. Kalau kita katakan nak ambil ke tidak, Nabi ajar fada' yadaka ala sadrik. Ambil tangan kemudian letak di dada. Kalau sekiranya dada tu duk-dap dia jadi getar, maka Nabi kata kamu tolak, kamu jangan ambil apa dia wang ke ataupun perkara-perkara yang kita nak buat. Berbalik dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata innal halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal jelas kata Rasulullah, haram jelas clear. Okey. Kemudian Nabi kata di antara halal dan haram dia ada perkara yang syubhah. Apa makna syubhah? Syubhah ni adalah suatu benda yang samar, tak jelas haram, tak jelas yang halalnya. Maka Nabi bagi satu lagi tips, iaitu bila kamu merasai bahawa perkara itu tidak jelas halal haram, famanittaqa syubhat faqad istabra lidinihi wa irdihi. Nabi kata kamu jauhkan daripada yang syubhat, yang kamu tidak pasti, maka kamu sudah menghormati agama dan kamu memuliakan Ustaz. Okey, Ustaz, kita ada soalan lagi. Nur, tadi tiga Nur ni. Yang ketiga, Nur ketiga. Nur Hidayah daripada Seremban, tak salah saya. Assalamualaikum, Nur Hidayah. Salam. Ya, Puan, silakan. Cik ke Puan, silakan. Ya, Ustaz. Macam mana ya kalau saya saya ada masalah dengan abang saya lah. Okey. Kita orang tak bertegur sapa. Okey. Tapi bukan saja-saja kita tak nak bertegur sapa. Tapi disebabkan masalah abang saya ni membuat fitnah tentang rumah tangga saya dengan orang-orang kampung sampai saya malu, saya rasa fitnah sangat. Jadi sebagai manusia kan, saya mesti ada perasaan marah, perasaan dendam. Kita bukan Nabi lah nak mudah memaafkan. Faham. Jadi macam mana sembahyang saya dengan doa saya tu? Sebab hingga kini dah setahun lebih saya tak tegur siapa. Memang tak boleh tegur siapa. Saya nampak abang saya memang saya tak terbuka hati saya tak tegur siapa. Okey. Hingga kini saya masih tak boleh memaafkan. So kalau raya macam mana raya? Memang tak boleh rumah ke? Tak, kalau datang rumah pun memang walaupun ada usaha daripada saudara mara adik-adik lain untuk merapatkan, tapi memang saya sendirilah sebab dia yang fitnah saya. Okey. Saya memang sampai sekarang tak boleh terima dia juga. Okey. Macam mana? Kita dengar Ustaz ya. Okey, Assalamualaikum. Nur Hidayah. Ini satu perkara yang menyedihkan juga saya.
sebenarnya memang dia memang dia marah Ustaz, sangat marah. Kita sama jugalah. Betul. Jadi Ustaz boleh nasihat Nur Hidayah sekarang, silakan Ustaz. Ya. Apabila kita memutuskan hubungan silaturahmi ataupun silaturahim, kekeluargaan dan juga jiran dan seumpama, memang ulama menyebut dia memberi kesan kepada amalan doa. Di antara doa terhijab bila kita memutuskan hubungan silaturahim. Sebab itu Nabi kata la yadkhulul jannah qati'. Bila mana orang yang memutuskan silaturahim sebagai seorang Islam, akhul muslim, tiba mereka tidak berpaut dengan talian silaturahim, maka dia memberi kesan kepada dirinya, walaupun dia beriman, walaupun dia beramal, tetapi amalan tidak membawa kepada syurga. Itu di antara yang pertama. Yang keduanya kita lihat, bila mana kita tidak berkasih sayang di antara satu sama lain. Macam contoh Nabi kata man la yarham wala yurham dalam hadis. Orang yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Sebab itu Allah kata in tansurullah yansurkum. Mu tolong ke ku tolong kamu. Mu sayang ke ku sayang kamu. Mu kasih ke ku kasih kamu. Ini bahasa Pantai Timur tuan-tuan. Orang Pantai Timur, Kelantan, Terengganu ni faham. Bila mana kita nampak lagi satu disebut mu beri ke ku beri kamu. Bermakna apa yang kita minta kepada Allah mesti kita lihat dengan sangkaan yang baik, husnuzan. Allah Subhanahu Wa Taala nak makbulkan doa daripada kalangan hamba dalam keadaan berlari. Allah tak jemu nak mendengar doa daripada hamba, tapi kita yang jemu untuk berdoa. Dan bila mana kita berdoa dalam keadaan tadi, diri kita tidak bersih. Bila dalam keadaan tidak bersih, bukan katakan doa, baik puasa, baik solat, baik zakat, dalam keadaan kita tidak ada keikhlasan, maka ini juga di antara memberi kesan kepada amalan-amalan yang lain. Dengan sebab itu nasihat saya tadi, perbaik semula hubungan silaturahim, kemudian insya-Allah mudah-mudahan kita minta ampun kepada Allah dasar kesilapannya, atas keterlanjuran dan seumpama, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan juga berkat daripada Allah Ustaz. Okey Ustaz, kita ada soalan lagi, pemanggil terakhir kita Puan Junaidah dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum Puan. Ya, silakan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey Ustaz, saya ni ibu kepada 3 orang anak. Masalah saya ni Ustaz, saya sentiasalah insya-Allah mendoakan anak-anak saya supaya jadi anak yang soleh, sebab anak-anak saya semuanya lelaki. Tapi masalah saya yang paling besar, saya rasa mungkin masalah kepada saya jugalah. Tu saya nak mohon kepada Ustaz, mungkin ada apa-apa tips yang baik untuk saya agar saya tak jadi ibu yang begitu garang, yang pemarah kepada anak-anak saya. Sebab saya ni bila anak saya buat nakal sikit, saya naik angin. Anak saya marah sikit, saya naik angin. Tapi saya akan menyesal bila saya marah mereka, saya akan menangis. Dan bila saya solat, saya akan berdoa dengan Tuhan, minta dekat Allah, mintalah saya ni tak jadi pemarah ke apa ke, jadi ibu Puan. yang ni ke. Puan, bila Puan marah, apa perkataan yang Puan ucapkan biasanya kepada anak-anak? Kita share. Tak adalah, saya tak adalah buat masa ni dalam keadaan waras lagi, tak adalah mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat tu. Cuma maksudnya macam geramnya, kenapa Allah nak uji saya, kenapa macam ni, kenapa dapat anak macam ni, macam tu. Cuma dia tak terkeluarlah perkataan-perkataan yang kata orang apa negatif tu, tak adalah buat masa ni, insya-Allah. Kita dengar Ustaz jelaskan ya. Assalamualaikum Puan. Terima kasih. Salam. Okey Ustaz, ini dilema masalah ibu sebenarnya ada 7 anak laki-laki, 7 orang tu laki-laki ya. Semua askar-askar belaka Ustaz. Jadi nasihatnya dia barangkali dia buntu macam mana nak handle 7 orang anak ni yang nakal-nakal Ustaz. Memanglah budak kecil-kecil laki-laki nakal, dah besar nanti senang jaga pula ya. Dia apa pandangan Ustaz, silakan. Baik, sebagai hidup kita sebagai keluarga Muslim ataupun sebagai seorang Islam, kita tidak boleh merasa kecewa ataupun merasa terlalu sedih dengan keadaan yang Allah anugerahkan kepada kita, kerana anak itu sebagai amanah yang Allah berikan, yang pertama. Kemudian yang kedua, ujian. Yang dikatakan ujian sebagai seorang Islam ni tak akan lari. Sebab selagi kita sebagai manusia yang ada nyawa, maka ujian akan datang. So ujian daripada keluarga yang ramai tadi, 7 orang Ustaz, yang banyak askar tadi, semua lelaki tadi. Sememangnya anak lelaki ni kita katakan hidup di akhir zaman ni macam-macam suasana. Bagaimana keadaan kita nak membesarkan anak dengan agama, bagaimana kita nak membesarkan anak dengan suasana iman. Sememangnya perlu pengorbanan, perjuangan dan mujahadah yang tinggi. Rasulullah SAW mendidik anak Fatimah, mendidik anak Ruqayyah, Ummi Kalsum dan Zainab. Saya nak ambil satu daripada 4 tadi, Fatimah Az-Zahra. Bila Nabi SAW didik anak dengan iman, yang Nabi sebut dalam hadis, muru auladakum bis-salah wa hum abna 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10. Bila Nabi kata 7 tahun kamu didik anak suruh sembahyang,
Kenapa? Supaya dia sentiasa ingat kepada Allah, dia ada hubungan kepada Allah, dia ada bacaan-bacaan yang disebut ayat-ayat Quran, maka dia tidak lupa kepada Allah. Roh Islamnya hidup usia yang awal tadi 7 years old, 7 tahun. Yang kedua, 10 tahun, kalau dia tidak bersolat, kalau dia tidak mahu melakukan atau melaksanakan ibadat solat, sampai Nabi kata, kamu didik anak dengan pukulan yang memberi nasihat. Kenapa? Supaya dia tidak jemu melihat keadaan iman yang sedang diasuh ataupun ditarbiah oleh ahli keluarga. Tapi kalau sekiranya kita tidak mengasuh anak dengan sembahyang umur 7 tahun dan tidak tegas 10 tahun anak tak sembahyang pun biar Ustaz, langsung tak peduli. Anak boleh tengok TV sampai 4 jam, anak boleh tengok muka buku sampai 2 jam. Muka buku lihat tetapi muka Al-Quran, Allahu Rabbi, langsung tidak dilihat. Jadi apa yang saya nak beritahu kepada puan yang bertanya tadi tentang masalah anak, perbanyakkanlah doa tuan. Puan, bagaimana Rasulullah SAW pun berdoa. Fatimah 9 tahun usia, iman yang cukup mantap. Bila ayahnya dianiaya, diaib di depan Kaabah, maka dialah Fatimah Az-Zahra, umur pada waktu itu 9 tahun, mengambil perut unta yang busuk yang sengaja diaibkan oleh Abu Jahal. 9 tahun, anak yang sudah pandai menjaga muruah ibu dan bapa. Yang kedua, menjaga muruah agama Islam. Inilah contoh anak daripada Nabi SAW. Dan kalau kita lihat, sekiranya anak tadi dalam keadaan degil, masih lagi ada peluang dan ruang untuk kita usaha. Yang dikatakan tadi bermula dengan usaha, maka dengan suruhan, kemudian dengan didikan, dengan asuhan. Yang ketiga, doa puan jangan lupa. Tiap-tiap malam bangun ni, sebab ni bulan Syakban nak sampai Ramadan ni, jangan lupa, don't forget, kata orang putih, doa tiap-tiap malam. Kenapa? Doa yang hampir dengan bulan Ramadan ini antara masa yang disebut juga waktu yang mustajab. Di antara doanya, kita doalah bagaimana Ibrahim doa untuk anaknya, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati wa taqabbal du'a, Rabbana atina Rabbana min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan kalau nak lembutkan lagi hati anak-anak, insya-Allah amalkan surah Toha yang ada 5 ayat, bermula daripada Toha sampailah 5 ayat tadi, kemudian hembuskan di ubun-ubun kepalanya waktu dia nak tidur. Insya-Allah mudah-mudahan anak tadi anak yang soleh dan solehah. Ya, okey Ustaz, itulah doa-doa. Harap anda semua cantik ya. Nanti jangan tanya saya balik tuan-tuan ya. Apa pun Ustaz, apa kata kalau kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini dengan tajuk kita Doa Terhijab. Alhamdulillah. Terima kasih anda setia bersama dengan kami Al-Kuliah petang ini dengan tajuk kita Doa Terhijab. Dan saya harap tuan-tuan sudah pun mengikuti di awal tadi. Apa pun Ustaz, saya tertarik Ustaz Alim dia tentang keluhan Puan Junaidah tadi dengan 7 orang anak laki-laki dan dia pun apa doa yang patut dibaca sebagainya. Saya bukan nak refer kat dia Ustaz tapi nak cerita tentang Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Maryam, ceritakan bahawa dia belum dapat Yahya lagi ni. Kan anak Nabi Zakaria kan Yahya kan. Jadi dia sebelum dapat Yahya dah berdoa dah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan. Artinya dia nak zuriat yang baik-baik, yang dengar cakap, yang tak degil. Kita kadang-kadang kita kurang itu. Kita nak anak tapi anak macam mana tak tahu kan. Nak zuriat macam mana tak tahu. Tak tahu macam mana kita nak tahu kan. Nabi diajar zuriatan tayyibatan. Jadi mereka yang belum kahwin ataupun sedang berkahwin dan sebagainya, orang kata apa, amalkanlah doa ini sebelum dapat anak lagi. Zuriatan tayyibah. Apa Ustaz? Saya tertarik dengan masalah Noh Hidayah tadi tentang dia bergaduh dengan abang dia Ustaz. Jadi apa kata Ustaz beri nasihat kepada abang satu hal yang buat fitnah tu. Yang keduanya, keluarganya yang tahu hal ini, apakah apa untuk mereka buat dengan doa sempena Ramadan nanti, Syakban wujud ni. Silakan Ustaz. Ialah untuk kebaikan bersama, hidup dalam keluarga, lebih-lebih lagi kita sebagai keluarga Islam. Sudah tentulah keharmonian hidup itu berasaskan kepada hubungan silaturahim. Yang mana hubungan silaturahim ini kita lihat kepada agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab Nabi SAW dengan orang kafir pun Nabi berkawan dan juga dengan orang Islam apatah lagi dalam satu unit keluarga yang kita katakan tadi, rumah tangga, yang kita harapkan keharmonian itu wujud.
tidak ada fitnah memfitnah, kemudian tidak ada riba, adu domba dan seumpama yang boleh memecah belahkan sistem kekeluargaan yang ada. Sebab itulah yang kita lihat. Kalau sekiranya keegoan, kalau katalah si abang tadi, kerana dia abang, kerana apa? Dia abangku bukannya budak, bukannya adik, maka adiklah patut yang minta maaf pada aku. Kalau keegoan yang ada itu, sepatutnya kita kena lawan dengan agama. Kenapa? Ego ni bukan sifat manusia yang beriman. Ego ni adalah sifat manusia yang fasik, yang munafik, yang kufur kepada Allah, sebagaimana keegoan yang ada pada Firaun. Jadi mudah-mudahan kita, walaupun yang sulung, walaupun yang kakak, walaupun yang abang, tetapi adik itu adik yang beriman kepada Allah, adik yang memberi kebaikan kepada kita, perpindahan kebaikan kepada abang, kepada kakak, itulah nilaian agama sebenarnya. Maka insya-Allah mudah-mudahan keluarga tadi, keluarga yang disebut sebagai ada kerukunannya dan ada keharmonian, insya-Allah mudah-mudahan. Okey Ustaz, saya tertarik Ustaz sebut pada awal tadi tentang doa seorang ibu yang memang sangat mustajab, sangat ampuh, memang sangat strong, kuat. Okey Ustaz, kalau memang doa tu kata-kata ibu sebenarnya boleh membuka pintu rezeki untuk anak-anak. Tapi apa kata Ustaz kalau ibu tersebut mendoakan perkara yang tak elok kepada anak-anaknya? Adakah memang makbul juga ataupun terhijab sebab doa tak baik? Silakan Ustaz. Baik, kalau kita lihat ibu ni yang selalu disebut ibu negeri, ibu pejabat, ibu roti. Kenapa ibu ni lebih sikit? Kalau sebut bapak roti kan tak sedap. Kalau sebut bapak pejabat lagi tak sedap. Kalau sebut bapak negeri lagi tak sedap. Kerana itu anak dengan mak ni dia lebih rapat. Sewaktu mengandung, ibu yang mengandung. Sewaktu lahir, ibu yang lahir. Sewaktu dilahirkan, waktu penyusuan, siapa yang bangun malam? Ibu. Kerana itu sebab bila disebutkan tadi, ibu itu lebih hampir kepada anak. Doa ibu itu sebenarnya doa yang mustajab. Doa kebaikan itulah yang sebenarnya yang kita minta. Bukan doa yang kejahatan. Walaupun anak ni, anak yang kita katakan kategorinya anak durhaka, tapi tak sampailah pada anak si tanggang. Tak sampai tahap yang disebutkan anak si tanggang. Kalau katakan begitulah keadaannya, si tanggang sekalipun, ibu tidak boleh mendoakan sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Doa untuk kebaikan itu merupakan ibadah. Doa itu disebut sebagai ibadah. Tapi kalau kita minta kepada kejahatan, bermakna kita sudah menjadi manusia yang terpesong ataupun yang sudah terkalis iman mereka, dan kita takut kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala melihat doa itu doa kesungguhan yang diminta, maka Allah memakbulkan doa ibu tadi, akhirnya anak dalam keadaan menjadi anak yang tidak mendapat kebaikan. Doa si ibu tadi ke arah kebaikan yang pastinya. Kalau sekiranya doa kepada ke arah keburukan, kekejian, na'udzubillah min zalik, kita amat takuti kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala melihat kesungguhan ibu minta kepada anak tadi agar diberi laknat dan seumpama, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan laknat bukan kebaikan yang dipohon tadi Ustaz. Ya, begitu lebih kurang. Okey Ustaz, kalau ada setengah orang berdoa Ustaz, dia nak cepat. Kalau boleh pagi ni petang ni jadi, pagi ni berdoa petang kadang tu jadi. Ya. Apa kategori doa tu Ustaz? Memang ada ke macam tu? Baik, ada 3 di antara ulama menyebut di antara doa orang yang beriman termakbul dengan 3 cara. Yang pertama kata ulama, dimakbulkan secara langsung, kita kata spontan ataupun immediately, on the spot. Doa tu saya pernah Ustaz, bila duduk di kaunter zakat, satu orang yang nak bayar zakat, dia mengadu dalam keadaan badan dia gatal sebelum dia bayar zakat. Dia berniaga tetapi dia tidak berzakat. Apabila dia datang di pejabat zakat, waktu tu saya berada bertugas di kaunter zakat. Bila mana saya selesai habis daripada doa ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. 3 doa minta Allah ganjarkan ganjaran yang baik pada dia. Kemudian yang kedua, berkatilah harta dan dirinya. Yang ketiga, bersihkan dirinya dan juga sucikan jiwa. Selesai 3 tu Ustaz, saya lihat alhamdulillah dia mengaku depan saya. Dia kata, Ustaz, gatal yang ada pada saya, badan saya tadi yang tak duduk diam tadi, di atas kerusi tadi, dah hilang Ustaz. Cuma yang kedua Ustaz, mengenyam, menggatal. Itu saya tak dapat nak tolong Ustaz. Itu ceritanya. Doa yang makbul tadi dan amalan yang disebutkan tadi, amalan yang baik. Dan yang kedua, ada di antara doa yang dia disebut sebagai makbul dalam bentuk dihindarkan segala mara bahaya dan juga malapetaka, bencana dan seumpama kepada orang yang berdoa. Jadi kalau kita sekiranya nakkan terlalu cepat makbul daripada Allah, kadang-kadang yang ketiga ni kata ulama, ditangguhkan nun ke suatu masa, mungkin barangkali di akhirat. Dan kenapa? Kerana doa itu merupakan ibadah dan Allah memberikan pahala. So kita jangan risau, don't worry, be happy. Esok di akhirat yang kita ingat, insya-Allah mudah-mudahan paradise awaited yang kita harapkan, syurga yang kita akan nikmati Ustaz, mudah-mudahan. Okey Ustaz, apa pun saya dah tahu satu rahsia Ustaz. Ya. Siapa gatal badan jumpa Ustaz Alim dia doa, insya-Allah ya.
hilang gatal tersebut. Apapun tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa kata kalau kita berehat seketika dan kembali selepas ini dengan tajuk kita doa terhijab. Alhamdulillah, terima kasih sebab anda setia sampai ke blok yang terakhir pada petang ini, doa terhijab. Topik kita, tajuk kita bersama yang bagi Ustaz Halim Din. Jadi tuan-tuan perempuan, kita teruskan dengan soalan yang barangkali antara soalan-soalan terakhir yang saya kemukakan Ustaz ya. Tentang kadang-kadang satu budaya gitu Ustaz. Di mana-mana surau masjid kadang-kadang ada setengah-setengah orang Ustaz, habis saja sembahyang fardu 5 waktu, diserahkan urusan berdoa kepada imam. Selagi imam tak doa, lagi tu tak bangun kadang-kadang Ustaz ya. Sebab dia, alasannya doa imam faham bahasa Arab, dia tak faham bahasa Arab, senang cerita. Dan bila doa imam berdoa pun dia tak faham doa imam tu apa kan. Imam nak kahwin 4 ke apa tak tahulah. Dia amin saja kerjanya. Sejak dari kecil sampai ketua Ustaz, kerjanya amin je. Dia tak pernah nak doa sendiri Ustaz. Wakil doa so ada imam. Kadang-kadang memang kalau sembahyang sunat seorang-seorang pun dia angkat tangan, ya Allah macam semalam, ya Allah macam semalam. Jadi apa benda saya tak tahu Ustaz. Apa fikirannya? Silakan Ustaz. Baik, kita lihat doa yang disebut selepas sembahyang ini sebenarnya boleh kita doa sendiri dan juga kita mengaminkan doa daripada imam. Cuma kalau imam tu imam yang dah kahwin, kemudian kita orang bujang, imam takkan nak doa, ya Allah ya Tuhanku, engkau kurnialah seorang isteri kepada aku sebab dia dah 4 dah, kuota dah cukup dah, umpama contoh. So imam doa tadi dah habis komplit dah. Kemudian yang bujang tadi melopong. Doa yang dia nak minta, doa ya Allah ya Tuhanku, berilah kepada aku, loronglah kepada aku gadis yang baik untuk aku yang bujang ni, umpama contohlah. So doa ni doa untuk kita sendiri. Dan jangan kita malas berdoa. Hari ni kita sindrom malas membaca, malas kemudian berdoa malas. Bila mana kita malas membaca, samalah kita malas berdoa. Sampai angkat tangan pun tak boleh angkat tangan, letak paha je. Macam mana doa nak diterima oleh Allah tuan-tuan? Doa ni di antara Nabi suruh raf'al yadi 'indi doa kan, antara hadis Nabi sebut bila Nabi doa nampak putih ketiak. Kita kalau doa angkat tinggi sangat ustaz orang kata ni banyak sangat dosa ni, banyak zina, banyak minum arak, minta darah, macam-macam lagi benda-benda haram ni. Kalau kita tinggi sikit, makmum yang di sebelah akan mengata kita. Sebenarnya itulah doa cara Nabi. Sebab Nabi minta tadi dalam keadaan bersungguh-sungguh. Orang yang minta secara bersungguh-sungguh, Allah melihat. Tapi kalau kita doa tadi, tangan letak di paha, kadang-kadang sampai dalam keadaan mengantuk, tidur berdoa. Tak tahulah didoa ke tidak. Contoh kita lagi satu, bacaan doa, kadang-kadang doa yang kita sebut dalam bahasa Arab, tajwid tak betul, itu di antara penyebab doa juga tidak makbul. Umpama kita doa daripada ayat-ayat Quran tadi. Ustaz Fauzi sebut tadi, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kita baca Arab tapi tidak bertajwid, maka lintang bukang. Doa qunut umpama, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Doa tu doa Arab, kita baca perlahan dan bertenang-tenang. Baru kita nampak, baru kita rasa feel kesungguhan kita yang kita ada connection, mi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita baca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman bait wa tawallani fiman tulait, bunyi macam terbalik pun ada. Yang ni umpama contoh macam mana Allah nak terima, terlalu laju bacaan yang tidak sempurna. Begitu juga doa yang kita duduk di antara dua sujud. Doa sembahyang tu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Cara berdoa di situ kita nampak yang sempurna bacaan Allah lihat. Tapi kalau kita duk baca Rabbighfirli jburni fa'ni jubur pak bunyi apa kita pun tak tahu. Tu contohlah. Banyak kesilapan, kesalahan yang kita nampak dalam benda-benda yang macam ni. Kita nampak basic asas. Sebab kita tahulah kita orang Melayu bukan orang Arab. Kita kadang-kadang nak cakap ana nak tanya entah, dia jadi entah nak tanya ana. Itu pun ada juga. Yang tu maksud kata dalam perkara ibadah ni kita mulalah belajar sikit demi sedikit, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa yang kita buat tadi dalam keadaan bersungguh. Kalau tidak tahu bahasa Arab, insya-Allah kita dengan bahasa Melayu boleh Banjar, boleh Jawa dan seumpama. Yang pentingnya kita jangan lupa berdoa. Insya-Allah mudah-mudahan Ustaz. Okey Ustaz, apa pun dalam masa waktu kecederaan ni Ustaz dia, orang kata ada lagi masa sikit. Barangkali orang nak tahu Ustaz, apakah time atau masa waktu yang sangat mustajab untuk berdoa bila selain dari solat waktu Ustaz? Bila lagi waktu-waktu yang sesuai? Silakan Ustaz. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya jauful laili al-akhir, iaitu waktu yang disebut itu adalah di penghujung malam. Kita kata 1/3 malam. Yang kedua disebut waduburus salawatil al-maktubah, iaitu selepas sembahyang solat fardu. Okey,
kemudian ditambah lagi dalam hadis yang lain. Contoh Nabi kata dalam hadis Ibnu Asakir, Nabi kata khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang tidak ditolak doa oleh Allah. Antaranya malam yang pertama, Lailatul Awwal min Rajabin, malam pertama di awal bulan Rajab. Yang kedua, yang baru lagi, wa Lailatul Nisfu Sya'ban, umpamanya malam itu mustajab doa. Yang ketiga, wa Lailatul Jumaat, malam Jumaat yang kita malam ni insya-Allah mudah-mudahan yang malam semalam dan juga malam ni hari Jumaat, dan juga insya-Allah pada minggu depan kita terus berdoa dengan malam Jumaat Allah Subhanahu Wa Taala nak makbul. Yang keempatnya, wa Lailatul Aidul Fitri, malam hari raya puasa. Yang kelimanya, wa Lailatul Aidul Adha, malam hari raya haji. Dan disambung lagi dengan malam Al-Qadar yang dikatakan Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam itu di antara malam yang mustajab doa. Ada lagi 9 Zulhijjah, hari wukuf di Arafah umpamanya, yang di antara di padang Arafah itu tempatnya, dan hari itu juga mereka yang berada di padang Arafah di antara waktu dan tempat yang mustajab doa. Dan insya-Allah mudah-mudahan kalau sekiranya kita sentiasa menghubungkan diri kita kepada Allah, tak kira tempat fikul makan wa fikul zaman, waktunya dan juga di mana tempat sekalipun, baik di rumah ataupun di masjid, doa orang yang sentiasa menghubungkan diri kepada Allah, mereka tidak tinggal ketentuan kefarduan yang Allah perintah, kemudian mereka melakukan amalan-amalan sunat nawafil, dan di antaranya kita teruskan amalan sunnah Nabi. Insya-Allah taala Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada kita usaha yang kita buat bersungguh-sungguh, akhirnya nanti Allah akan makbulkan juga, kalau tidak di dunia, insya-Allah di akhirat nanti Ustaz, mudah-mudahan. Terima kasih bagi Ustaz. Apapun tuan-tuan puan-puan, berdoalah sehingga Allah Taala bosan mendengar doa anda, dan bila Allah Taala bosan, dia akan memberi apa yang anda minta. Dan janganlah kita bosan, kata Nabi, sebab bila kita bosan kita akan berhenti minta daripada Allah dan kita akan menjadi manusia yang tersangat rugi sebenarnya. Terima kasih Ustaz Alim dia. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman anda, pada minggu hadapan kita akan bersiaran lagi secara langsung dengan tajuk kita pertukaran kiblat sempena penghujung Syakban yang bakal kita tinggalkan, dan kita akan menempuh Ramadan pada barangkali satu Ramadan lah, insya-Allah ya, memang tepat begitu. Apapun tuan-tuan puan-puan, selamat bercuti di hujung minggu bersama dengan keluarga yang tercinta. Jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Kau anugerah Sang Maha Rahim, semoga Allah berkahi kita. Kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan aku bijak. Temukan kekuatanku di sisimu, kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga